بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه إن الله الجنة ويحشرنا في زمرتهم وأدخلنا في فسيح الجنان وإلى أرواح مشايخنا ومعلمين علينا ثم إلى مصنف في هذا الكتاب بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نسألك علوما نافعة ورزقا واسعا وسعادة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وما أخاف من شرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Pada muka surat 34. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, rukun iman yang ketiga beriman dengan segala malaikat. Beriman dengan segala malaikat ini ada dua cara. Jadi kita sambung kitab Kifayatul Muqtadi. Ini kitab akidah, kitab pegangan kita. Jadi yang belakang-belakang ini dia mudah-mudah kalau kita baca sekali itu boleh habis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, rukun iman maknanya perkara yang penting bagi iman, asas ataupun pokok bagi iman. Yang ketiganya asas kepercayaan kita yang ketiganya ialah beriman, maksudnya percaya dengan segala malaikat. Kita yang Islam, yang akhir, yang balik, yang mukallaf, wajib kita beriman dengan segala malaikat. Walaupun malaikat itu tak pernah kita jumpa, dan walaupun malaikat itu tak pernah kita melihat akan dia, wajib kita percaya. Malaikat ni siapa? Ajsamun nuraniyatun latifatun. Jisim yang bangsa nuraniyah. Hadis yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu an, khuliqatil malaikatu min nurin. Dijadikan akan malaikat itu daripada nur. Jadi malaikat ini ialah tubuh badan dia, bentuk dia dijadikan daripada nuraniyah latifah. Jadi wa khuliqal iblis min marijin min nar. Iblis dijadikan daripada lidah api yang menjulang. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan dijadikan Adam mimma
mimma wusifa lakum, daripada perkara yang disifatkan bagi kamu, iaitulah daripada tanah. Maka kita beriman dengan malaikat ni. Malaikat itu ialah ajsamun nuraniyah latifah. Kita beriman macam tu. Maka beriman dengan malaikat ada dua cara. Pertama, beriman artinya percaya dengan secara ijma'. Beriman secara ijma', secara umum. Macam mana? Kita percaya bagi Allah itu beberapa malaikat, dan percaya dengan secara ijma', iaitu wajib kita beriman dan percaya bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa malaikat, beberapa banyak malaikat yang tidak diketahui bilangannya, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya secara ijma' itu, percaya macam tu. Ada bagi Allah beberapa banyak malaikat, kita tak tahu berapa ratus ribu, berapa juta malaikat ni, wallahu a'lam. Yang tu tanggung arash, yang tu jaga kita, yang tu apa nama ni, macam-macam lah. Yang kerja dia sujud saja, dijadikan dia tu untuk sujud, dijadikan dia tu untuk bertasbih, baca subhanallah, subhanallah pun, tu pun berapa juta pun tak tahu. Yang Allah Ta'ala jadikan dia tu, Nabi kita jumpa pada malam Mi'raj tu, yang dia dijadikan tu, daripada sejak dia mula dijadikan sampailah bila-bila kita pun tak tahu. Yang tu baca subhanallah saja, yang tu baca apa ni, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang tu kita tak tahu banyak mana. Yang tu tawaf, Baitul Ma'mur, yang tu pun kita tak tahu banyak mana. Cuma kita beriman beberapa banyak malaikat bagi Allah tu, beberapa banyak malaikat yang tidak diketahui bilangan dia, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman macam tu, dia panggil beriman secara ijma'. Diketahui malaikat itu malaikat ni dijadikan dia, diciptakan dia oleh Allah Ta'ala daripada nur. Wa khuliqatil malaikatu min nurin. Dijadikan malaikat itu daripada nur. Tidak lelaki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak beristri dan tidak beranak. Malaikat itu dia tidak derhaka sekali-kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat itu boleh berupa berbagai-bagai rupa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Macam mana Jibril dia menghadap Rasulullah, dia berupa dengan seorang laki-laki yang kacau. Dan malaikat ini tiada disuruh amalan malaikat itu. Tiada disurat segala amalan malaikat itu. Amalan yang dia buat tak disurat, tak ditulis. Ada malaikat yang baca subhanallah saja, dijadikan dia rokok saja, dijadikan dia sujud saja, tidak disuratkan segala amalan malaikat itu. Dan tiada dihisap. Malaikat tidak dihisap, dan tiada dihasyar bersama dengan jin dan manusia, dan dia tidak dihimpun di padang mahsyar bersama dengan manusia dan jin. Tetapi malaikat ni semuanya masuk ke dalam syurga. Malaikat masuk ke dalam syurga. Ada pun malaikat yang banyak tadi yang tidak terhingga ni, yang kita dengar cerita malaikat, ada dua malaikat yang Allah Ta'ala utus kepada yang Allah Ta'ala utuskan ke dunia berupa dengan manusia. Nama dia Harut wa Marut, kan?
untuk mengajar sihir. Maka yang menakalkan dia, yang menceritakan dia ni oleh al-muakhirun, oleh orang yang ke belakang kita ni. Setengah daripada Israiliyat, artinya daripada kitab Yahudi dan Nasrani. Ulama kata cerita Harut wa Marut ni ialah daripada cerita Israiliyat yang dinakal daripada kitab Yahudi dan Nasrani. Ada pun kata kil, kata setengah ulama di kalangan mufassiri, dia kata Harut wa Marut bukan malaikat lelaki yang soleh. Yang mana kedua-duanya dikatakan malaikat kerana solehnya mereka itu. Sebab mereka ni orang yang soleh macam malaikat. Dan malaikat ni diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka itu tasbih dan takdis. Kerja mereka ialah bertasbih. Kerja mereka ialah mentakdiskan Allah Subhanahu Wa Taala, menyucikan Allah Taala. Dan mereka juga mendapat lazat seperti mana mendapat ahli kelazatan oleh ahli syurga. Mereka juga merasa kelazatan nikmat juga. Seperti mana ahli syurga merasa nikmat kelazatan, maka begitu juga malaikat merasa nikmat kelazatan. Maka bagi kita beriman macam tu. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada berseri, tidak beristeri, tidak beranak dan sebagainya. Maka yang tu secara ijmal, beriman secara ijmal. Yang keduanya beriman dengan secara tafsir, iaitu wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya ada 10 malaikat yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tugas-tugas yang tertentu yang ada hubungan dengan kita. Siapa mereka itu? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Rafiq, Atid. 10. Wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Jibril. Jadi ini beriman secara tafsir. Beriman dengan malaikat secara tafsir. 10 orang tu kemudian kita cerita, kita hurai kerja-kerja setiap seorang. Jadi malaikat-malaikat yang menanggung aras, yang malaikat hafazah yang jaga tiap-tiap pintu lagi. Yang tu kita wajib beriman macam tu saja. Kita tak perlu berinci satu-satu. Sebab setiap lagi ni dia ada malaikat hafazah yang tunggu pintu lagi ni. Tengok Nabi kita bila dia di Isra dan di Mi'rajkan. Mi'raj ni mana turun tangga daripada langit. Kita panggil tangga lipat turun. Daripada syurga Nabi naik bersama dengan Jibril. Kemudian peringkat yang pertama, langit yang pertama. Nabi naik ke langit yang pertama. Kemudian malaikat hafazah yang menjaga pintu tanya, siapa kamu? Dan bersama kamu siapa? Kata dengan Jibril, saya Jibril. Bersama saya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia telah diutuskan? Kata dengan malaikat Jibril, dia telah diutuskan menjadi nabi akhir zaman. Barulah pintu langit dibuka. Bila dapat permit, bila dapat lesen dia ialah nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman lesen untuk buka pintu langit pertama. Baru dibuka. Kemudian Nabi naik pula peringkat yang kedua, langit yang kedua.
Maka tanya pula malaikat langit yang kedua, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa bersama kamu? Bersama saya ialah Muhammad. Adakah dia telah diutuskan? Ya, dia telah diutuskan. Dia Nabi akhir zaman. Dapat permit yang kedua. Dapat permit yang kedua apa ni? Dapat permit Nabi akhir zaman ni boleh menembusi langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke tujuh, sampai ke mustawa, sampai ke sidratul muntaha, sampai ke mustawa, sampai ke hadrat kursi. Sebab permit dia ialah Nabi akhir zaman. Sayyidul Anbiya wa khatamun nabiyyin. Itu permit sambil naik langit yang pertama. Saintis Loni kan daripada China nak pergi ke planet Marish. Kita lenggak ke atas tu, di atas langit tu, ya Allah, berbilion sampai tak dapat nak kira banyak mana planet-planet, kawakib bintang-bintang yang ada atas kepala kita. Salah satunya bumi. Dalam banyak-banyak ke bumi, kita duduk di antara yang banyak-banyak tu sampai tak dapat nak kira. Kita duduk salah satu planet dia, bumi. Bumi tak besar mana pun, tak lagi besar lagi. Mereka cerita hal ni lah, mereka cerita saintis Cina nak pergi sana tu, nak pergi planet Marish, wallah sampai ke dah. Tu baru satu planet kan. Dia guna roket yang paling laju. Roket tu dia laju daripada cahaya lagi. Cahaya tu dia lebih laju lagi. 28 bulan baru nak boleh sampai. Tu tak boleh saya mendarat lagi, baru boleh dulu. Baru boleh dulu, tak boleh jejak lagi. Satu-satu planet jauh mana, wallahu a'lam. Ni ada atas kepala kita ni banyak mana. Kopi satu-satu tu tak salah kata. Wallahu a'lam, Tuhan Maha Kuasa. Hebatnya tu yang kata min ayatillah. Sebab itulah kita disuruh berfikir. Ni baru satu planet. Kita tu baru satu planet, tak kira lagi hadiah. Wallahu a'lam macam mana. Malaikat tak kira malaikat lagi. Ni tengok kebesaran Allah Taala. Kita fikir corona. Fikir corona seluruh dunia jadi celau. Ada seorang ulama, saya pergi jumpa Syekh Fahmi Zamzam. Dia pun uzak kemarin dulu. Syekh, macam mana dengan corona hari ini? Dia kata apa? Ja'at bisyari'atin jadidah. Dia datang dengan syariat yang baru. Semayang pun kena jawab-jawab. Bukan setakat kehidupan yang baru, tetapi ja'a bisyari'atin jadidah. Dengan dia datang dengan syariat yang baru. Semayang jawab-jawab, semayang kena bawa apa namanya mask. Tak boleh bersalaman dah. Itu dia kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah PKP maknanya pulang. P itu makna pulang, K itu kepada, P itu makna pulang kepada pencipta. Pulang kepada pencipta dia. Siapa yang cipta ni corona? Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang kepada Allah Taala, minta doa. Kita minta doa, kita minta pelindung. Bahaya sangat benda ni. Jadi beriman secara satu persatu ni, yang pertamanya Jibril. Jibril ni ketua malaikat. Jibril pun orang baca, boleh baca, Jibril pun boleh baca. Wajib kita ketahui dan percaya, kita kena beriman bahawasanya malaikat yang bernama Jibril
diberi tugas akan dia dengan menurunkan wahyu. Malaikat Jibril diberikan tugas dengan menurunkan wahyu kepada nabi-nabi. Sejak daripada Nabi Adam, kepada Nabi Adam Jibril turun sebanyak 12 kali. Kepada Nabi Adam, kata ulama, Jibril turun sebanyak 12 kali. Kepada Nabi Ibrahim 40 kali. 40 kali. Nabi Idris 4 kali. Nabi Musa 400 kali. Nabi Musa 400 kali. Nabi Nuh 5 kali. Nabi Ayub 3 kali. Nabi Yaqub 4 kali. Nabi Yaqub 4 kali. Nabi Isa 10 kali. Nabi Daud 10 kali. Nabi Daud 10 kali. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24,000 kali. Sebab tu Nabi kenal sangat Jibril. Bawal liwati kasyatran masjidil haram. Wahai semua apa ni? Bawal liwati kasyatran masjidil haram. Awalan liyatakan jadi ayat tu. Dan kami melihat kamu yang Muhammad selepas sembahyang lenggak naik ke naik ke langit. Lepas sembahyang Nabi lenggak naik. Lepas sembahyang Nabi lenggak naik ke langit. Sebab apa? Jibril lama dah tak turun. Nabi dia bercita-cita sangat dari berpaling daripada apa namanya Baitul Maqdis ni, kiblat ke Baitul Maqdis ni, Nabi nak patah balik, paling kepada kiblat Ka'batullah, kepada Masjidil Haram. Nabi tengok dia kata kami tahu. Sebab apa? Sebab Jibril tak turun. Nabi bertemu dengan Jibril. Jibril pergi kepada Nabi sebanyak 24,000 kali. Akrabnya Nabi dengan Jibril. Wajib kita ketahui dan percaya lagi bahawasanya malaikat yang bernama Mikail diberi tugas akan dia dengan menurunkan hujan dan rezeki. Malaikat Mikail diberikan tugas dia menurunkan hujan dan rezeki. Rizqukum fis sama. Rezeki kamu itu di atas lagi. Nasi, pakaian, nasi kamu makan, kamu minum, kamu semua di atas lagi. Sebab tu kamu berdoa naik ke langit. Turun rezeki, turun hujan. Maka dengan hujan itu dia menumbuhkan rezeki, menyuburkan pokok getah. Kita bertoreh pokok getah, toreh, pergi jual getah, lepas tu dapat rezeki. Beli makan, beli pakaian, beli makan minum. Maka rezeki kamu tu di atas langit. Pakai baju kamu di atas langit, minuman kamu di atas langit, kenderaan kamu semua di atas langit. Malaikat yang menurunkan tu ialah malaikat Mikail. Itu tugasnya. Wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Israfil diberi tugas akan dia meniup sangkakala yang pertama untuk membinasakan sekalian makhluk ini. Trompet dia tu macam mana dia berongkar, macam mana tu, macam mana dia tu bentuk dia macam mana tanduk kerbau, kemudian di dalam tu dia berongkar macam buah petolak ini. Di situ lekat segala roh manusia, segala roh semua duduk dalam tu. Bila dia tiup kali yang kedua, maka keluarlah roh itu daripada tempat dia mencari Adibul Zanat. Adibul Zanat itu di tulang senonggeng kita ni dia tak binasa. Penyih kita tu dia tak binasa.
Dia hinggap itu, bila dia hinggap itu bagi daripada kubur. Bangkit itu ikut keadaan masa mati itu dia mati dulu. Masa mati itu dalam keadaan apa? Bangkit dalam keadaan apa? Kalau dia bangkit dalam keadaan dia mati dulu dalam keadaan taat, bangkit dia dalam keadaan taat. Masuk dia ditugaskan dia meniup sangkakala yang pertama untuk membinasakan sekalian makhluk ini, dan meniup sangkakala yang kedua untuk menghidupkan balik sekalian makhluk ini. Yang keempat, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Azrail diberi tugas akan dia oleh Allah Ta'ala untuk mengambil nyawa sekalian makhluk apabila sampai ajal. Wajib kita ketahui dan percaya seorang lelaki di zaman Nabi Sulaiman, dia duduk dia tadi, wahai Nabi Sulaiman, hantar aku pergi di pulau mana, aku tak tahan tengok ada seorang lelaki itu dia kheli muka, dia kheli mata dia. Bila dia kheli mata, habis badan kuning jadi lemah. Dia terbadan aku jadi lemah. Aku cukup takut tengok dia. Nabi Sulaiman kata, aku malaikat Israel itu. Malaikat mau. Dia takut pada dia. Alhamdulillah, tahu aku di mana-mana dia tak bisa sampai. Tahu aku di pulau mana. Malaikat Nabi Sulaiman suruh dia tahu manusia tu di satu pulau wah pun tak ada. Apa pun tak ada sampai. Bila dia sampai di pulau tu, lelaki tadi tu ada tunggu siap. Nak pergi mana? Sebab itulah orang yang nak mati ni, malaikat Israel akan ziarah. Setengah-setengah orang tu dia tengok macam dia melintas. Macam dia melintas dekat dia. 2-3 hari ni macam ni. Kalau hak yang mati dalam keadaan tak elok tu, tak tahulah macam mana rupa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua akan rasa mati. Macam mana wallahu a'lam. Anda sudah tinggi itu ke mana lah. Bila sampai masa mati. Wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Munkar dan Nakir diberi tugas akan kedua oleh Allah Ta'ala untuk menyoal dan menyiksa orang-orang yang mati yang derhaka kepada Allah di masa di dalam kubur. Jadi sebelum datang Munkar Nakir ni, setengah ulama kata mari seorang malaikat yang bernama Ruman. Malaikat yang bernama Ruman. Sebelum malaikat Munkar Nakir soal hamba di dalam kubur ni, datang dulu malaikat Ruman. Dia mendekati mayat. Lepas tu dia kata kepada mayat tu, kata Ibn Hajar, ketika tu roh dikembalikan, tapi di sebelah atas saja. Dikembalikan sebelah atas saja, kata Ibn Hajar. Tetapi tidak ternafi itlaq atas nama mayat. Dia tetap nama mayat juga. Dia tetap nama mayat juga. Kalau kembali roh setakat ni, kira boleh korang uak kan. Tapi dia tetap dinamakan mayat juga. Tak ternafi di atas dia nama mayat. Maknanya tetap nama mayat juga. Dia mati juga lah. Sebab hidup ketika tu hidup yang tidak sempurna. Cuma dia antara hidup dan mati. Itu bagi pendapat Ibn Hajar.
Ketika mana disoal oleh ketika mana mayat itu disoal oleh malaikat. Allah Ta'ala kembali roh separuh badan. Tetapi dia tidak hidup macam mana kita hidup yang sempurna. Karena itu tidak ternafi di atas itlaq nama mayat. Dia tetap nama mayat juga. Jadi sebelum datangnya muka nakini, datang seorang malaikat yang bernama Ruman. Dia duduk di dekat mayat. Kemudian dia suruh mayat itu tulis amalan. Dia kata, wahai mayat, kamu tulislah, engkau tulislah amalan yang baik, amalan yang jahat yang kamu telah buat di atas dunia. Maka mayat kata bagi dia, nak tulis dengan apa? Kata dengan dia, tulislah dengan kolam, iaitu jari kamu. Lepas tu ayat dia tu sebagai dakwat. Kemudian potongkan kain kapan kamu sebagai khatam. Kemudian pada tu maka mayat tu akan menulis amalannya. Tulis amalan. Tulis sampailah kepada amalan yang jahat. Tak boleh ditulis. Sampai kepada amalan yang jahat tak boleh ditulis. Sebab malu dan takut. Kata malaikat Ruman tu, dia kata, sebab apa kamu tidak malu kepada Tuhan? Waktu kamu lakukan maksiat, segala kejahatan, dosa yang kamu buat, masa itu sebab kamu tak malu tidak? Ini dekat nak depan dengan Tuhan, kuasa malu pula. Maka mayat tadi malu daripada manusia. Maka malaikat tadi pukul mayat tadi, dan mayat pun tulislah segala kejahatan dan segala kejahatan yang tulis. Lepas tu digulung-gulung, sangkut di tembok. Letak di tembok. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi. Itu dalam ayat. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi. Setiap manusia ni digantungkan suratan amalan dia pada tengkuknya. Lepas tu di akhirat disuruh baca segala kejahatan. Maka Allah Ta'ala murka kepada orang yang melakukan segala maksiat. Selepas itu barulah malaikat muka nakir datang kepada malaikat, datang kepada mayat tadi. Kemudian yang keenam, wajib percaya dan ketahui, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Raqib dan Atid diberi tugas akan kedua-dua oleh Allah untuk mencatat atau menulis amalan kebajikan atau kejahatan seseorang hamba daripada mukallaf hingga mati. Dua malaikat ni kerja dia tulis semua amalan kita. Allahumma bihi. Inilah CCTV yang paling berkesan. Tulis semua, sakit duduk menegang tu pun ditulis. Dia menegang sakit dia pun tulis. Sebab tu Imam Malik sakit lagi dia diam, tak kata apa. Sebab apa dia ada buku-buku dia ditulis semua amalan kita. Tak apa lah kita tu sebab bohong. Kita kira. Wajib kita percaya lagi dan ketahui bahawasanya malaikat yang bernama Malik Ridwan diberi tugas akan dia untuk menjaga syurga. Wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Malik Zabaniyah diberi tugas akan dia untuk menjaga neraka. Malaikat ni dia tak pernah senyum. Nabi tengok pun malam Mi'raj tu dia tak senyum. Malaikat dia senyum. Labbaika ya Muhammad, labbaika ya Muhammad. Semua pakai labbaika, labbaika. Dia diam.
Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Sahabatullah. Semuanya bagi salam ke Nabi. Tapi mari malaikat mari zamannya diam. Tak ada pun ini muka mata. Malaikat Jibril apa ni malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa dia malaikat, siapa dia Tuhan ni malaikat Jibril? Dia tentu malaikat zamannya, dia kan bisa senyum. Dia jaga pintu neraka. Inilah cara percaya akan malaikat. Itulah cara kita percaya akan segala malaikat. Kemudian rukun iman yang keempat pula beriman dengan segala kitab. Yang ini pun kita kena beriman dan kita percaya juga. Maka orang yang berpegang dengan kitab ini dinamakan dia mukmin dan muslimin. Dan juga mudayyinun, orang yang berpegang dengan kitab ini, sama ada Nasara, sama ada Yahudi, sama ada Islam, nama dia mudayyinun. Mudayyinun artinya orang yang beragama, ahlul kitab namanya. Maka ada dua cara juga. Yang pertama, beriman dengan secara ijmal. Semua kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang bangsa diturunkan daripada langit ini, ada 114 buah. Itu setengah kata, setengah ulama. Kata setengah ulama 114. Kata fil, kata setengah ulama hadis 104 buah. 6 buah bagi Nabi Syis, iaitu suhuf bagi Nabi Syis, iaitu anak tu Adam, dan 30 suhuf Nabi Ibrahim, 10 suhuf Nabi Musa sebelum daripada Taurat. Suhuf ni dia panggil Syibhul Kitab. Suhuf ni dia panggil Syibhul Kitab. Itu kita baca dalam Quran. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf ni lebaran, selai. Tu kalau Nabi Ibrahim dia tu ada 30 suhuf. Kalau Nabi Musa sebelum daripada Taurat 10 suhuf. Allah akan turun daripada langit kepada Nabi Daud, Nabi Syed, Nabi Musa. Ini berkaitan dengan kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang diturun daripada langit, bukan reka-reka lah. Kemudian tu rukun iman yang keempat, beriman dengan segala kitab yang beriman dengan segala kitab ni ada dua cara. Allah Subhanahu wa taala wala ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ni masih di bulan Rajab. Bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Bulan Rajab ini banyak amalan-amalan yang ulama akan ada. Walaupun ada hadis-hadis yang lain, walaupun yang berkaitan dengan Rajab, hadis yang berkaitan dengan Rajab, hadis itu lain, tetapi Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Jam'ul Fawaid, dalam kitab Jam'ul Fawaid, Syekh Daud Al-Fatani menyebut bahawa walaupun terdapat banyak hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Rajab, puasa sehari pada bulan Rajab ada pahala dia, ada balasan dia, macam-macam. Puasa 2 hari ada balasan dia, puasa 3 hari ada balasan dia, ada ada balasan dia dalam kitab yang berkawal itu. Dia senarai hari pertama dapat apa,
hari kedua dapat apa, yang ketiga dapat apa, sampai 3 bulan. Puasa lah berapa hari itu, lebih-lebih lagi ayat tak berpuasa, ayat belum kalau tu elok. Kita disuruh puasa, membantu Nabi. Apa dia kata sahabat, kami melihat Nabi berpuasa pada bulan Rejab, seolah-olahnya Nabi tak buka. Ada setengah sahabat kata Nabi buka, Nabi puasa, Nabi buka, Nabi puasa. Dia puasa sana, dia buka sana. Lepas tu tengok dia puasa, lepas tu tengok dia buka. Artinya puasa nak buka pada bulan Rejab. Sebab banyak ganjaran pahalanya. Kata dengan Syekh Daud Qatani dalam kitab Jabul Fawaqih, walaupun hadis itu dhaif, tetapi boleh kita amalkan kerana fadailul amal. Kerana di atas fadailul amal dan juga litarhib supaya kita ni bersemangat dan disuruh kita ni membanyakkan membaca doa rindu pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan, berkatilah berkat umur kami, berkat umur rezeki kami, berkat segala kerja benar kami ini, segala kerja buat kami ini pada bulan Rajab, supaya kami bersemangat untuk menyambut Ramadan. Berkat pada bulan Ramadan, berkat juga pada bulan Sya'ban, lebih lagi pada bulan Sya'ban. Inilah bagi orang yang beriman. Ulama atuk elok, ulama susun elok, supaya setiap masa kita ni rasa nak buat amal ibadat. Lebih lagi kita seronok nak sambut Ramadan. Dengan kelompok juga nak seronok lagi. Dah lepas Nabi semua kan? Tengok puas ada puasa seronok. Bila tengok puas dengan tadi ada net panel selamat menyambut Aidil Fitri. Puasa ke mana? Raya ni, dia raya lah. Sebab seronoknya menjaga waktu bulan-bulan yang menjadi lebih lagi bulan Ramadan. Dia panggil raya lah. Itu untuk fadailul amal, untuk kelebihan-kelebihan amal. Buat pada bulan Rejab ni. Dia ada istighfar Rejab, ada tasbih Rejab. Lepas tu masuk pula bulan Sya'ban. Buat persiapan Rejab. Doa bagi banyak, doa rindu bulan Ramadan. Ada ingat doa apa yang Rejab. Ada yang diterima apa yang doa. Ni bila jadi imam tengok buku leket. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aslih dzata bainana wa aslih baina qulubina wa baina ashabil wa jannibna wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma barik lana wa salina wa quwwatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin wa sallallahu ala sayyidina